Hai, apa khabar murid-murid? Untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini, kita akan belajar mengenai tata bahasa iaitu kata hubung. Untuk hari ini, cikgu akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu muka surat 49 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 54 dan juga 55. Baiklah murid-murid. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Okey, kata hubung yang akan awak pelajari pada hari ini ialah dan, atau, tetapi. Setiap kata hubung ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, mari kita lihat satu persatu. Fungsi kata hubung dan. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua unsur setara. Contoh ayatnya. Saya dan Afif suka bermain bola. Contoh ayat yang kedua. Ibu suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika awak lihat di sini unsur yang setaranya ialah dua-dua suka bermain bola. Benda yang sama, unsur yang sama, positif. Okey, kita teruskan dengan fungsi kata hubung atau. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Contoh ayatnya, kamu hendak makan nasi atau mi. Contoh yang kedua, kamu hendak membeli kasut ini atau kasut yang itu. Okay. Iaitu kamu diberi dua perkara untuk kamu pilih. Jadi, kita guna kata hubung atau. Baiklah, apa fungsi kata hubung tetapi? Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlawanan. Contoh ayatnya, dia seorang yang kaya tetapi kedekut. Di sini unsur berlawanannya ialah kaya. Kaya ni suatu yang positif. Berlawanan dengan kedekut. Kedekut ialah satu sifat negatif. Inilah unsur yang berlawanan. Okey, boleh faham? Tak apa, baru permulaan. Mari kita teruskan dengan merujuk buku teks. Baiklah murid-murid, awak buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 49. Tajuknya kata hubung. Baik, kita baca petikan yang pertama pada gambar yang pertama. Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Jika awak lihat pada ayat yang dibaca ini, ada digunakan kata hubung dan. Kenapa digunakan kata hubung dan? Kerana lazat dan juga berkhasiat ini merupakan perkara yang setara. Dua-dua benda yang baik, benda yang positif. Jadi digunakan kata hubung dan. Lazat dan berkhasiat. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Dalam ayat ini ada digunakan kata hubung, iaitu kata hubung tetapi. Kenapa digunakan kata hubung tetapi? Kerana Rizal dan juga abangnya
mempunyai makanan kesukaan yang berbeza, iaitu Rizal suka lauk ikan, tetapi abangnya suka lauk ayam. Okey, boleh faham? Baik, kita terus pada ayat yang kedua. Ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Dalam ayat ini, kata hubung yang digunakan ialah kata hubung atau. Kenapa digunakan kata hubung atau? Ibunya perlu membuat pilihan pada hari tersebut sama ada hendak menggoreng ayam atau membakar ikan. Okey, baik. Kita teruskan pada gambar yang ketiga. Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid, tempat kosong, di restoran Mawar. Di sini ada 2 restoran. Jadi mereka perlu membuat pilihan. Kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan pilihan ialah kata hubung kata hubung atau. Jadi kata hubung yang sesuai di sini ialah kata hubung atau. Mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Walaupun makanan di situ murah, berkhasiat. Ni perkara yang berlawanan antara murah, berkhasiat. Selalunya murah tak sedap, tak berkhasiat, tetapi kat sini murah, berkhasiat. Jadi, kata hubung yang sesuai di sini ialah kata hubung tetapi yang menunjukkan perkara yang berlawanan, berbeza. Ni, kita baca semula ayatnya. Sesuai atau tidak? Walaupun makanan di situ murah, tetapi berkhasiat. Baik, sesuai? Ya, sesuai. Kita teruskan dengan gambar yang keempat. Mari kita baca ayatnya. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, bersih. Di sini dah clue dia, iaitu cantik dan juga bersih. Cantik dan bersih ni merupakan 2 benda yang positif, yang baik. Ingat tak apa pesanan cikgu tadi tentang fungsi kata hubung yang menunjukkan setara? Hubung yang sesuai di sini ialah dan. Mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Okey, boleh faham? Okey, kalau begitu mari kita buat latihan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1. Awak buka muka surat 54. Aktiviti 5. Arahannya, lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Awak lihat pada gambar ini dan seterusnya baca ayat. Ganesh makan roti. Tempat kosong, adiknya makan biskut. Di sini ada makanan yang berbeza, roti, biskut. Kalau benda yang berbeza, kata hubung yang sesuai, tetapi. Jadi jawapannya di sini ialah tetapi. Ganesh makan roti, tetapi adiknya makan biskut. Sepatutnya kata hubung yang paling sesuai ialah manakala, tetapi awak belum belajar lagi, awak cuma belajar 3 kata hubung sahaja, dan atau tetapi. Antara ketiga-tiga ni yang sesuai ialah tetapi. Baik, kita lihat pada gambar yang kedua, gambar buah-buahan, iaitu gambar buah betik dan juga buah tembikai. Mari kita baca ayatnya. Tembikai, tempat kosong, betik, kaya dengan vitamin. Baik, dua-dua ni mempunyai
benda yang positif iaitu kaya dengan vitamin. Perkara yang menunjukkan setara, kita perlu menggunakan kata hubung dan. Ya, tembikai dan betik kaya dengan vitamin. Itu jawapannya. Baik. Untuk soalan nombor 3, 4 dan 5, awak buat sendiri ya. Awak cuba buat sendiri. Baik. Setelah selesai, awak buka muka surat 55. Baca arahan dahulu sebelum buat. Lengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Dan atau tetapi. Kita baca dulu. Tempat makan yang bersih penting. Azrin. Tempat kosong. Azran mengambil berat tentang hal ini. Okey. Azran dua-dua mengambil berat tentang hal ini. Jadi kata hubung yang sesuai di sini ialah ya dan. Azrin dan Azran mengambil berat tentang hal ini. Okey, baik. Kita lihat pada petikan di bawah. Mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa, tempat kosong di restoran Zaidah. Mereka berbincang untuk membuat pilihan hendak makan di restoran Pak Mustafa, restoran Zaidah. Jadi, kata hubung yang berfungsi untuk membuat pilihan ialah ya atau. Jadi, di sini mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa atau di restoran Zaidah. Okey, baik. Untuk yang lain ini, cikgu nak awak cuba buat sendiri, jawab sendiri. Okey, boleh murid-murid? Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang berjaya menonton video PDPR ini dari mula sehingga akhir.